Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muka surat 175. Qala musannif al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Dari surah Ibrahim terdapat dari 9 ayat, yakni terdapat ilmu ataupun terdapat ayat-ayat berkenaan dengan ma'rifatullah yang diistilahkan oleh pengarang kitab kita, yaitu Imam Al-Ghazali, dengan ayat-ayat jawahir, ayat-ayat permata, terdiri dari 9 ayat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailun lil kafirina min azabin syadid. Alif lam mim, alif lam ra. Wallahu a'lamu bi muradi dzalik. Allah yang mengetahui akan maksudnya. Itu sebagaimana ditafsirkan oleh jumhur mufassirin, termasuk tafsir Jalalain. Para ulama tidak mentafsirkan, walaupun ada makna, tetapi Allah Ta'ala yang lebih mengetahui apa maknanya. Ini yakni Al-Quran, kitabun, adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kami yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara af'alullah, di antara apa yang ditentukan Allah dan juga dilaksanakan oleh Allah dengan kudrahnya, ditentukan oleh iradah Allah dan juga dilaksanakan oleh kudrah Allah, iaitulah menurunkan wahyu kepada hamba yang dia pilih, iaitu dinamakan dengan Rasul, ataupun dalam bahasa lain kita sebut af'alullah. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menurunkan wahyu kepada hamba-hamba yang dia pilih, yang dinamakan sebagai Rasul. Ini yakni Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita, yakni kekufuran. Dalam bahasa Arabnya disebut az-zulumat. Supaya dengan kitab yang kami turunkan kepada engkau itu wahai Muhammad, engkau mengeluarkan manusia sallallahu alaihi wasallam daripada kegelapan, iaitulah kekufuran, ila nur, kepada cahaya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ulang lagi, karena sebagaimana kita pernah sebut sebelum ini, dalam Al-Quran cahaya disebut oleh Allah satu saja, An-Nur. Tidak ada kalimah jamak bagi cahaya dalam Quran, tidak ada Al-Anwar, tidak ada. Tapi zulumat senantiasa dibawa oleh Allah dengan jamak. Az-zulumat, mufrad dia az-zulmatu, kerana kekufuran ini banyak, kegelapan ini banyak, tapi cahaya satu saja, iaitu daripada Allah Ta'ala.
Kekufuran ni boleh wujud dengan berbagai-bagai. Ada dengan sebab ideologi, ada dengan sebab dia panggil agama, dan ada dengan sebab nafsu, dan ada dengan sebab dia panggil iblis, syaitan, dan ada dengan sebab dia panggil pengaruh kawan-kawan dan sebagainya. Tapi cahaya ini sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, Allahu nurus samawati wal ard, dalam surah An-Nur. Allah dialah cahaya bagi sekalian langit dan juga bumi. Maknanya hidayah, dialah yang beri hidayah. Hidayah Allah Ta'ala ini bukan sahaja untuk manusia, tapi juga untuk sekalian makhluk. Makhluk-makhluk semuanya bergerak dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergerak bulan, bintang, planet-planet dan sebagainya, perjalanan mereka itu ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Bi'izni rabbihim, supaya kaum mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW sini pun dia tidak berkuasa untuk memberi cahaya, memberi petunjuk pada mana-mana, melainkan dengan izin Allah, iaitu memberi petunjuk ke mana, iaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji, ila siratal azizil hamid. Itu badal, dalam bahasa Arab maksud badal an-nur, cahaya tu, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Cahaya itu apa dia? Cahaya itu ialah jalan Tuhan yang maha mulia, al-aziz, siratal aziz al-hamid, Tuhan yang maha perkasa atau maha mulia lagi maha terpuji, ataupun kita sebut dengan siratal mustaqim. Jadi tujuan Allah Ta'ala mengutuskan Rasul, kemudian diturunkan kitab ber-Rasul untuk mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada jalan yang lurus. Jalan yang sesat ke jalan yang lurus, iaitulah jalan Allah, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun ditafsirkan sendiri oleh Allah, ke jalan untuk mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada cahaya. Cahaya iaitu jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Siapa Tuhan itu? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, iaitu Allah. Allah yang mana lahu, baginya lah. Di sini tu apa? Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan juga di bumi. Di sini dia ambil satu saya tafsiran. Lahu itu lil ikhtisas dia panggil, iaitu Allah yang mana baginya lah segala yang ada di langit dan bumi. Baginya itu makna menunjukkan kepada khusus baginya, hanya baginya saja. Kata ulama dalam tafsir jalan lain, iaitu merujuk pada tiga. Yang pertama, kekuasaan. Baginya kekuasaan bagi segala yang ada di langit dan juga bumi. Yang kedua, khalqan. Kalau tadi mulkan, yang kedua khalqan, iaitu ciptaan. Segala yang ada di langit dan bumi semua ciptaan dia, tidak terkecuali satu pun. Yang tak diciptakan dia saja, kerana dia sedia ada, dan dia Tuhan, khaliq. Yang lain semuanya adalah makhluk. Yang ketiga, baginya segala yang ada di muka bumi, iaitu abidan, semuanya adalah hamba dia. Semuanya adalah terpaksa akur dengan ketetapan dia. Mungkin ada yang berkata, saya rasa saya bukan hamba Allah, sebab Allah Ta'ala suruh apa pun saya tak bersedia untuk ikut. Saya tak sembahyang, saya tak puasa dan sebagainya. Jadi kita kata, yalah, yang itu terpulang kepada kamu. Tapi kalau ketetapan mati, macam mana hidup mati, tua muda, takkan kamu nak kata
ikut saya ikut saya. Kalau saya nak tua, tua lah. Kalau saya nak muda, saya muda. Itu tak ada siapa yang mampu kata begitu. Maknanya dia terpaksa tua, terpaksa muda, terpaksa sakit dan terpaksa mati. Jadi kamu hamba siapa kalau begitu? Jadi sudah tentu dia akan kata, kalau yang tu memang saya mengakulah hamba Allah Ta'ala. Cuma tuan-tuan sekalian, hukumullah, mana setiap hamba ini dia tertakluk dengan Tuhan, dengan ketetapan Tuhan. Tuhan kata A, A lah. Tuhan kata B, B lah. Jadi semua makhluk di alam ini semua hamba Allah. Cuma ketetapan Allah Ta'ala ni ada dua jenis. Satu dipanggil hukum syar'i, yang tu Allah Ta'ala bagi pilih, dan pilihan kamu itu akan menentukan sama ada nanti kamu akan bahagia atau tidak di akhirat. Dan yang keduanya dipanggil hukmu at-taqdiri, dan ketetapan dalam bentuk takdir. Yang tu tak boleh pilih. Yang tu Allah Ta'ala tak hisap. Oleh sebab kita tak boleh pilih, dia tak hisap kita di akhirat. Dia tak akan hisap kita kerana kita orang Melayu. Kenapa kamu jadi orang Melayu tak jadi orang putih? Dia tak tanya kita. Dia tak hisap kita. Bahkan kalau Allah Ta'ala takdirkan seorang itu tak berakal, tak dihisap tu je lah. Sebab hukum syar'i berdiri di atas akil balik, dia panggil mukallaf. Syarat dia akal dan juga berakal dan juga balik. Jadi kerana itu orang yang mati sebelum balik dia tidak dihisap. Kemudian orang yang mati, orang yang hidup tanpa dikurniakan akal, dia gila, tak siuman, dia pun tak dihisap. Mana tak dihisap sebagai seorang mukallaf. Dan dalam kubur pun tak ditanya amma rabbuka wa man nabiyyuka, tak ditanya. Jadi sebab itu kalau nak kira asal-asalnya anak-anak yang mati kecil itu, dia talqin dia pun kena baca beza. Tak perlu kita ajarkan dia bila datang malaikat kepada kamu bertanyakan soalan siapa Tuhan kamu, itu sebenarnya anak-anak kecil tak perlu. Dia tu dibaca doa untuk mak ayah dia. Yang dibaca, ya Allah jadikanlah anak ini sebagai simpanan untuk mak ayahnya di sana di akhirat. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia pukul rata. Jadi sebab itu kena tengok keadaan lah. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat yang ringkas ini mengandungi banyak dipanggil ma'rifah, banyak ma'rifah kita tentang Allah Ta'ala di sini. Wa wailun, maka kebinasaanlah, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, min azabin syadid, daripada azab yang pedih, ataupun kerana azab siksaan yang sangat pedih yang sedang menanti mereka di akhirat nanti. Perkataan wailun tuan-tuan sekalian ada dua maksud. Satu makna sebagaimana dia tafsir di sini, iaitu kecelakaan ataupun kebinasaan. Dan satu lagi wailun juga ada ulama mentafsirkan iaitu jurang, jurang dalam neraka. Jurang dalam neraka. Jadi bila sebut kita jurang dalam neraka, makna tempat dalam neraka lah. Kerana dalam neraka ni tidak ada melainkan jurang. Dalam neraka ni dia tidak ada melainkan jurang. Kalau syurga pula tidak ada melainkan taman. Itu syurga. Syurga ini masuk syurga saja, makna kita akan duduk dalam taman. Tapi neraka, siapa-siapa masuk dalam neraka, makna dia akan duduk dalam jurang. Macam tuan-tuan pergi ke, orang kata apa, pergi ke Kelantan, kiri kanan tu semua jurang. Kiri kanan tu adalah jurang. Lagi jahat, lagi dalam jurang tu. Dan jurang yang paling rendah, paling cangkat dipanggil, iaitu ahli orang beriman, orang beriman. Martabat dia panggil ahli syurga, ahli neraka. Ahli syurga yang paling tinggi, kerana syurga ni lagi tinggi, iaitu syurga Firdaus, betul-betul berada di bawah arasy Allah. Syurga Firdaus betul-betul berada
Syurga Firdaus adalah syurga yang paling tengah dan juga paling tinggi. Macam mana nak gambarkan? Paling tengah tapi paling tinggi. Paling tengah, betul-betul di tengah syurga Firdaus, dan juga paling tinggi, betul-betul berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tentu tempat lah. Kita kata nabi-nabi, aulia Allah, salihin. Tapi neraka pula paling tinggi itu paling ringan sisaan. Kalau paling special dalam neraka ni paling bawah. Paling special tu mana? Paling panas, paling bawah sekali. Paling bawah sekali. Jadi siapa yang duduk paling atas dalam neraka? Kata alim ulama, iaitu al-mu'minuna al-usat, orang-orang beriman yang maksiat. Orang-orang yang beriman yang melakukan maksiat, yang dimasukkan Allah dalam neraka, dia duduk paling atas dalam neraka. Kenapa? Sebab dia akan keluar. Dia akan keluar daripada neraka. Dan setelah selesai siksaan, ataupun dengan syafaat daripada Nabi SAW dan juga orang saleh dan sebagainya, maka disingkatkan tempohnya dalam neraka. Oleh sebab dia akan keluar, maka dia berada paling atas. Paling atas mana paling ringan, ataupun paling cepat tempohnya. Allahul Ladzi. Kemudian ayat berikutnya yang kita baca tadi, ayat 1 hingga 2. Kemudian dalam surah Ibrahim, ayat yang berikutnya iaitu ayat 32 hingga 34. Allahul Ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahr bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Ini di antara af'alullah, dan di antara kejadian Allah Ta'ala, di antara ciptaan Allah, perbuatan Allah, ialah menciptakan sekedar langit dan juga bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untuk kamu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagi kamu, supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Jadi tuan-tuan sekalian, ada yang menimbulkan. Allah Ta'ala menyebutkan tadi, dia menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan air hujan itu berbagai buah-buahan. Itu ciptaan Allah. Memang benar-benar ciptaan Allah. Tidak ada manusia yang mengaku bahwasanya dia yang buat bumi, langit bumi, yang buat hujan, semua Allah. Tapi bila Allah Ta'ala sebut kapal, dan dialah yang telah menundukkan bahtera bagi kamu, supaya bahtera itu berlayar di lautan. Bila sebut al-fulka, ada yang menyatakan bahawa kapal, bahtera bukan Allah Ta'ala yang buat. Bahtera yang buat adalah manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita menjawab, ya, tak apalah kita terima manusia yang buat kapal. Tapi mustahil kapal akan boleh berlayar kalau Allah tidak mentakdirkan adanya lautan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, lautan ini suatu benda yang sangat menakjubkan di alam ini. Dibandingkan dengan daratan, lautan lebih luas. Walaupun lautan tidak ada orang tinggal, dan tidak ada manusia yang tinggal di lautan, dia hanya pergi tangkap ikan dia balik. Tak pernah ada orang
hidup tengah-tengah laut tu buat rumah. Tapi kenapa Allah Ta'ala jadikan bumi ni lautan lebih banyak daripada daratan? Itu dijawab oleh saintis, para saintis. Tuan-tuan boleh carilah jawapannya. Memang kalau tidak ada lautan, tidak akan ada kehidupan di atas muka bumi ini. Kalau tak cukup lautan pun tak boleh ada kehidupan juga. Kemudian di samping laut ini menetralkan segala kefasadan yang ada atas muka bumi ini. Kerana manusia ni dia suka buang sampah, dia suka, maknanya, dan semuanya dipanggil sampah sarap, kuman-kuman, bakteria semua pergi ke laut, dan laut Allah jadikan masin dan dia matikan semua kuman-kuman, neutral kembali dan sebagainya. Kemudian balik pada kapal. Betulkah manusia yang buat kapal? Kalau parti dalam kisah Nabi Nuh AS, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Hud, Allah Ta'ala kata, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Orang yang mula-mula sekiranya sejarah hidup manusia ni yang buat kapal ni Nabi Nuh AS. Allah Ta'ala sebut apa? Wasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, buatlah kapal dengan pengawasan daripada kami. Wa wahyina, dan juga dengan wahyu daripada kami. Jadi tuan-tuan sekalian, penciptaan kapal ini adalah wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala bagi ilham pada manusia. Dan kapal Nabi Nuh, tuan-tuan sekalian, setelah beberapa ayat selepas Allah Ta'ala sebut ini, buatlah kapal wahai Nuh dengan pengawasan daripada kami dan juga dengan wahyu daripada kami. Dalam tafsir, sebagian tafsir menceritakan buat kapal itu direct. Sebelum tu lagi, lebih kurang 100 tahun, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh tanam pokok. Tanam pokok. Tanam pokok. Dan sudah tentu pokok yang ditanam itu adalah pokok yang sesuai untuk buat kapal. Dan kapal ni tuan-tuan sekalian, bukan sembarangan pokok. Sebabnya Allah Ta'ala sebut selepas itu, wa yatajri fi maujin kal jibali. Bila dah naik kapal dan sebagainya berlaku bah, Allah Ta'ala sendiri sebut kapal itu berlayar merentasi, dipanggil ombak setinggi gunung. Tuan-tuan bayangkan, kalau ombak setinggi gunung, bah tu tak tahu banyak mana. Kalau di lautan hari ni orang kata ombak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Ni ombak setinggi gunung. Kalau kapal itu lekeh, dan bersekalian, kalau kapal tu, dan tengok pula muatan dalam kapal itu, dan manusia, orang beriman, dan juga Allah Ta'ala suruh sepasang-sepasang, dia panggil binatang-binatang dibuat naik. Jadi kapal itu kapal yang besar. Okay. Jadi kalau tak kuat sungguh-sungguh kapal itu akan pecah. Jadi menunjukkan bahawasanya Allah mengajar Nabi Nuh AS yang membina kapal yang sangat kuat, sangat kukuh. Dan kita semua sedia maklum bahawasanya dasarkan kepada sejarah, dipanggil susul galur manusia ini, selepas banjir Nabi Nuh, walaupun yang menaiki kapal Nabi Nuh itu adalah 80 orang, tapi ditakdirkan semua mereka tidak ada zuriat, melainkan 3 orang anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafis. Dan bila dikaji dari segi rupa, dari segi bahasa, tuan-tuan sekalian, dari segi warna kulit, semua manusia ini dia akan bertemu pada 3 bangsa, dia panggil. Bangsa Semitik yang dipanggil. Kemudian bangsa Ham, bangsa Semitik itu Sam, daripada Sam, anak Nabi Nuh. Kemudian Ham, Yafis. Jadi bangsa belah kita ni nampak special lah, tak kira lah Melayu ke Cina ke. Bangsa yang tak berapa nak tinggi, kemudian muka pun, hidung tak apa nak mencung. Dia sama kita. Tak takut tuan-tuan tak perasan, kecuali orang Melayu saja. Kalau tuan-tuan tengok orang Cina suruh dia berdiri 10 orang, sama. Orang India sama, dia panggil.
Kalau belah Afrika sama, tapi main Melayu dia lain. Kalau Melayu ni dia suka kahwin campur. Ada Melayu ni 10 orang berdiri, 10 tak sama. Yang ni dia macam Arab sikit. Yang ni nak macam belah India sikit. Panggil tuan abah mamak lah. Yang ni dia panggil muka macam Cina sikit. Ini muka macam Thailand sikit. Sebab orang Melayu ni dia campur, dia panggil. Tapi orang Arab dengan selian dia jarang. Sebab tu kita orang Melayu ni, kita ni bangsa yang orang kata apa, mudah terima orang luar. Asal jangan orang kata apa, jangan kita sebut apa masuk beradab. Kalau beradab dia terima. Tapi kalau masuk nak jadi hero, yang tu dia tak terima. Tapi orang Arab dan selian, kalau tuan-tuan pergi di Mesir, jangan mimpi lah. Jangan mimpi nak kahwin dengan orang Arab. Kalau lelaki Arab kahwin Melayu tak apa. Kalau nak kahwin dengan perempuan Arab, dia agak susah sikit. Boleh, tapi jarang lah kita tengok. Yang kedua, nak berniaga pun sama juga. Kalau Mesir lah, kalau nak berniaga lah, dia memang susah nak terima. Sebab itu jarang ada lah. Jarang ada dia panggil orang asing. Orang Cina pun tak boleh. Orang Cina pun dia tak boleh nak berniaga di Mesir kan, di Arab. Sebab dia punya, orang panggil apa, dia panggil apa tadi, panggil istilah. Jadi begitulah tuan-tuan bersekalian, makna sejarah segala. Tapi yang kita nak fokus tadi ni kapal, walaupun kita kata manusia buat, tapi dia ilham daripada Allah yang sudah ada dalam diri manusia itu. Bahasanya perlu kapal ni suatu benda, satu keperluan. Hatta tuan-tuan bersekalian kalau tengok dalam Quran, Allah Ta'ala kata wa anzalnal hadid. Besi pun kami menurunkan besi. Sebab tu sebahagian ulama menyatakan bahawa besi pun dia bukan berasal daripada bumi. Dia berasal daripada diturunkan oleh Allah daripada langit. Tak tahu mungkin hentaman meteor ke hentaman apa sebagainya. Yang mengherankan juga ada dalam ayat Allah menurunkan pakaian. Pakaian pun Allah Ta'ala turunkan. Mungkin ilham untuk buat pakaian. Jadi kerana itu tuan-tuan bersekalian, mudah-mudahan ke depan nanti ni adalah dipanggil orang yang tergerak hati untuk ubah silibus di sekolah kita ni, di mana silibus sains yang kita mengaji itu adalah sains ala Darwin dipanggil. Ala dipanggil tidak ada Tuhan. Tuan-tuan bayangkanlah, kita mengaji bahawasanya manusia ini melalui zaman batu, kemudian zaman tembaga, zaman di mana satu ketika dahulu manusia ini tak pakai baju, telanjang, kemudian duduk dalam gua. Kita nak tanya, zaman bila tu? Zaman tu zaman bila? Kerana Nabi Adam AS, tuan-tuan sekalian, dia berasal dalam syurga. Dalam syurga tu dia ada pakai baju. Sejak bila dia mula telanjang tu? Bila dia mula makan. Bila dia mula makan buah tu, maka luruh pakaian. Bila luruh pakaian, dia bukan berjalan begitu dalam syurga tak ada pakaian. Tuan-tuan sekalian, dia kutip daun-daun dalam syurga tu, dia tutup. Mana dia dah, orang panggil apa, mana perasaan malu tu ada. Kemudian bila dia turun atas muka dunia, takkan dia turun tuan-tuan sekalian telanjang. Maknanya walaupun mungkinlah kita dia turun telanjang, dia tak cari apa-apa untuk sebab itu manusia ni pula tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, bila Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan Nabi Adam, di antaranya ialah dia boleh mengaji. Adam dia cepat mengaji. Apa saja yang dia nak mengaji, dia boleh mengaji, mengalahkan malaikat dari segi maklumat. Takkanlah bila dia turun atas muka dunia ini, dia tak ikhtiar untuk mencari nak buat pakaian macam mana. Dan dia tak ajak pula ke anak-anak dia. Itu anak-anak dia lepas dia mati, maknya duduk dalam gua. Satu. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala turun malaikat, Nabi Adam turun atas muka dunia ni, Kaabah sudah ada. Awwalu baitin wudi'a lin-nas. Kaabah sudah ada, tuan-tuan sekalian. Takkan Adam tak belajar daripada Kaabah itu untuk bina rumah sekurang-kurangnya yang sama.
tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita masih lagi mengaji. Tak tahulah kalau zaman ana dulu, tuan-tuan sekalian, buku sains tak ada bismillah. Tak ada Allah Ta'ala, tak ada walaupun satu. Tak tahulah kod zaman lah ni ada. Macam mana tuan-tuan sekalian kita mengaji dalam Quran? Allah yang menjadikan langit, menjadikan bumi, yang menurunkan daripada langit itu air. Mana hujan, tanam-tanaman sebut, dan anak-anak kita mengaji dalam sains, ilmu alam, tiba-tiba tak rujuk langsung kepada Allah Ta'ala. Nak jumpa Allah Ta'ala ni di mana? Waktu mana? Tunggu ustaz masuk pengajian agama Islam. Ya. Mengaji bahasa Inggeris pun tak ada nama Allah. Ya. Mengaji bahasa Inggeris pun tak ada nama Allah Ta'ala. Mengaji bahasa Melayu pun tak ada nama Allah Ta'ala. Padahal tuan-tuan, wa'allamahul bayan, Allah Ta'ala kata, khalaqal insan wa'allamahul bayan. Allah menjadikan manusia dan dia yang mengajarkan manusia bertutur, manusia menjelaskan. Ini semua tuan-tuan sekalian, sama ada dia doktor, sama ada dia saintis, sama ada dia guru pakar bahasa, bila dia buat silibus, dia orang Islam, dia masih kekalkan yang lama, tuan-tuan sekalian, dia akan menjawab di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kita sebut biar bagi takut lagi. Siapa yang nak takut tu, sama-sama kita lah. Maknanya tuan-tuan sekalian, bukan saja contoh kita kata sekarang ni, kita dari segi, kita katalah, kita sebut akidah Asy'ariyah, kita Asy'ariyah, semua orang berhadapan menyatakan bahawa akidah Asy'ariyah ini berdepan dengan cabaran daripada Salafiyah. Sikit tuan-tuan sekalian, dalam bab ayat sifat, sebenarnya kita masih lagi berdepan dengan Darwin. Dan kita masih lagi berdepan dengan dipanggil teori Darwin itu, yang ada dalam ilmu alam geografi, yang masih kekal dalam ilmu sains, yang masih kekal dalam ilmu biologi, dan masih kekal dalam ilmu bahasa, kecuali bahasa Arab saja, yang mana dia punya kebetulan ulama-ulama masih pegang. Kalau dulu tuan-tuan sekalian, bahasa Melayu sendiri pun ulama-ulama yang rangka. Sebab itu kosakata bahasa Melayu dibuat masuk oleh ulama-ulama. Semayang, puasa, zakat, tuan-tuan sekalian, takwa, ya, dia panggil kosakata tu masuk. Tapi sekarang ni kosakata tu, betul ke istilah tu, kosakata dia panggil, perkataan-perkataan baru dimasuk di barat. Ya, maknanya dibawa bila kita perlukan bahasa baru, ambil daripada barat, dia ambil daripada orang putih dan sebagainya. Kalau orang dulu dengan bahasa Melayu saja tu, bila ustaz cerita Quran senang masuk, sebab dia panggil banyak bahasa Melayu tu adalah bahasa Arab. Tapi hari ini orang muda ini, tuan-tuan sekalian, bila dia menguasai bahasa Melayu, dia sudah tidak faham dah Quran hadis, tidak tak faham. Sebab bahasa-bahasa Melayu hari ini dari segi istilah-istilah bahasa Arab itu sudah tidak meriah lagi semacam dulu, tuan-tuan sekalian. Jadi kerana itu kena balik pada peranan masing-masing. Kedoktoran pun sama juga, tuan-tuan sekalian. Penuh dalam Quran, dalam hadis. Dalam kitab-kitab hadis ini, di antara kitab yang banyak hadisnya ialah kitab tib, kitab perubatan. Nah, kitab perubatan, tuan-tuan sekalian. Nabi mengajar kita bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah. Asy-Syafi, dia mengajar kita bahwasanya di antara yang boleh menyembuhkan adalah doa-doa syifa. Cukup banyak, tuan-tuan sekalian. Tapi pada hari ini bila kita pergi hospital, kita pergi doktor, tuan-tuan sekalian, tak pernah diajar, tak pernah disebut bahwasanya yang menyembuhkan Allah. Tidak ada siapa pun yang mengajar kita doa-doa syifa, kecuali kalau ustaz-ustaz kesian kat kita lah. Dia kesian kat kita, dia cerita kat kita bahwasanya yang menyembuhkan Allah, penyembuhan yang sebenarnya adalah daripada Allah. Dan di antara kaedah menyembuhkan bukan dengan ubat saja, bukan dengan doktor saja, bukan dengan dipanggil pembedahan saja, tapi adalah doa-doa. Dan juga bahkan disebut madu dan sebagainya, dipanggil Tibun Nabawi. Tapi Tibun Nabawi ini tidak dipercayai oleh doktor, yang tidak dipercayai oleh kebanyakan doktor di tanah Melayu ini. Tapi orang Arab lain, tuan-tuan sekalian. Orang Arab lain. Ya, banyak doktor-doktor, tuan-tuan sekalian, Arab ini dia combine dua-dua sekali. Hatta bila dia
Nak berubat pun tuan sekalian, dia sembahyang hajat, dia berdoa tuan-tuan sekalian. Dan ada ketika dia pasalkan bahawasanya ini penyakit ni kita tak payah pakai pengubatan moden, kita pakai pengubatan tradisional Tibun Nabawi, maka dia buat bekam. Tapi di Malaysia dan sekalian, setakat hari ini anda tak jumpa lagi doktor Islam yang dia percaya dengan bekam. Yang kadang-kadang dia pandang prejudis kerana dia terlalu yakin dengan ilmu perubatan moden pada hari ini. Sehingga keyakinan dia pada ilmu perubatan moden ini hilang apabila sudah tidak ada ubat lagi, sama ada dia sendiri ataupun orang lain. Sebab itu dia akan panggil, dia telefon keluarga, mainlah ambil ayah kamu ni balik baca Yasin. Itu makna last sekali, ataupun bila ikhtiar mana-mana memang tak boleh dah, tak ada ubat dah. Anda pernah jumpa tentang Muslim, ada seorang itu dia duduk di sebelah perempuan lama dah, 20 tahun lebih dia duduk di sebelah dalam satu majlis HPA lah pada tu. Dia pun cerita, dia kata, "Ustaz, kak ni," dia kata, "dulu ni leukemia. Doktor kata umur kak hanya ada 6 bulan, 2-3 bulan lah. Tapi dia tanya, Ustaz tahu tak, daripada tarikh doktor kata kat kak tu ada 6 bulan lagi tu, dengan kak duduk sebelah Ustaz ni berapa tahun?" Kita pun tak tahu apa. Dia kata 16 tahun. 16 tahun dia kata. Doktor sebut dia 6 bulan saja. Jadi saya pun tanya dia, "Jadi kak berubat macam mana?" Dia kata itu yang kak bersama dengan HPA tu, dia kata. Iaitu zaman tu HPA pun tak maju lagi. Zaman tu pengasas HPA tu Ismail duduk niaga lagi di orang kata dia sebut akak kayu. Dia makan akak kayu, ubat tradisional. Sembuh tuan-tuan sekalian. Sembuh. Jadi sebab itu kita berhajat sangat-sangat, kita nak minta sangat-sangat daripada doktor-doktor Islam ini, tolonglah dia panggil kaji kembali Tibun Nabawi. Maknanya baca balik, sekurang-kurangnya baca hadis-hadis Nabi itu. Baca hadis-hadis Nabi, kerana mereka lah yang tahu macam mana nak hidupkan semula apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadisnya itu. Dan mereka lah, kalaulah mereka tuan-tuan sekalian boleh bagi tahu pada pesakit yang datang tu. Pak cik ni di samping pak cik makan ubat saya bagi ni, sebelum tu pak cik baca dulu doa ni. Ni doa syifa daripada Nabi ni. Allahumma rabban nas azbil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Doa tu tuan-tuan sekalian akan meresap masuk dalam masyarakat 100 kali ganda daripada kemampuan ustaz. Kalau dia daripada doktor sendiri tuan-tuan sekalian. Dan hujung doa itu Nabi sebut apa? Syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, kesembuhan yang kalau engkau menyembuhkan tidak akan ada lagi saki-baki penyakit. Hari ini tuan-tuan sekalian, apa-apa saja ubat kimia sembuh satu, tapi yang datang mungkin 2 atau 3. Kerana mungkin dia bahan kimia tuan-tuan sekalian, dia boleh memberi efek pada buah pinggang, pada dia panggil dan sebagainya. Tapi kalau kesembuhan daripada Allah, syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit lagi. Dan kita kena ingat tuan-tuan sekalian, penyakit yang paling parah sekali ialah penyakit rohani, bukan penyakit jasmani. Itu penyakit yang paling parah sekali. Penyakit kadang-kadang bila kita sembuh itu kita jadi bertambah jauh daripada Allah. Ramai tuan sekalian berlaku kat kita sendiri. Bila kita sembuh saja kita semakin jauh daripada Allah. Padahal sepatutnya bila kita sembuh kita sudah biasa untuk ingat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik pada ayat kita ini. Panjang sikit kita urai kerana kita nak menyedarkan manusia bahawasanya harta kapal, bahtera itu bukan kamu sebenarnya yang buat. Dia ilham daripada Allah SWT. Ilham yang asal yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi
Nabi Nuh alaihissalam dan turun kepada manusia anak cucu dia pada hari ini. Sebab itu tuan-tuan bersekalian, orang asli pun dia boleh cipta bot. Jadi tuan-tuan rajin tengok Discovery, dia boleh cipta bot, tuan-tuan bersekalian, walaupun bot dia sederhana, dia boleh menangkap ikan di laut dalam. Orang asli, tuan-tuan bersekalian. Nah, itu menunjukkan bahawasanya kapal ini, ilham buat kapal ini merupakan sudah ada dalam diri manusia. Kemudian, dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Ini pun satu benda yang kita nak kena kaji. Kenapa Allah Ta'ala kata sungai? وَسَخَرْ لَكُمُ الْأَنْهَارِ. Dan Allah yang menjadikan sungai dan menundukkan sungai-sungai untuk dimanfaatkan oleh kamu. Dan dia telah menundukkan pula bagi matahari dan bulan yang terus menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagi malam dan siang. Jadi senang cerita tentang sekalian. Kesimpulannya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Kerana Allah Ta'ala bilang satu-satu. Dia menundukkan matahari untuk kamu, menundukkan bulan untuk kamu, menundukkan sungai untuk kamu. Maknanya semua kejadian di alam ini Allah Ta'ala jadikan untuk manusia. Dan manusia pula Allah Ta'ala nak dia untuk Allah Ta'ala saja. Itu tuan-tuan sekalian. Sebab itu semua makhluk di alam ini dia dah buat kerja dia. Dan setiap orang yang buat kerja Allah Ta'ala tak akan murka pada dia. Manusia pula, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Tiba-tiba dia jadi terbalik. Alam Allah Ta'ala jadi untuk kita, dan kita ni Allah Ta'ala jadi untuk dia. Tiba-tiba kita pula jadi hamba pada alam. Itu Allah Ta'ala sangat murka. Kita tak akan boleh berjaya di akhirat. Sebab kita tak laksanakan tugas. Kita tak laksanakan tugas. Jadi kerana itu tuan-tuan bersekalian, ini menjawab satu tanda tanya yang dikemukakan oleh saintis. Mereka sendiri pun heran. Begitu hebat ciptaan alam ini, tapi yang boleh faham satu makhluk saja. Tuan-tuan bersekalian, yang boleh faham tu bintang. Bintang dah banyak mana. Bintang berjalan ikut orbit. Yang boleh kaji satu makhluk saja. Sehingga kan kalau tak ada makhluk ini, maka digunakan istilah alam ini menjadi seperti pentas opera, tapi tengok tempat duduk kosong. Kalau tak ada makhluk ini, maknanya berlakon bukan main hebat lagi atas pentas tu, tuan-tuan sekalian, tapi tak ada orang saksi. Mana tak ada, kita tak api sebab tak faham. Hanya satu makhluk yang boleh memahami alam ini, iaitu manusia. Manusia saja, tuan-tuan carilah. Cuba beritahu. Alam ini luas ini, siapa lagi selain daripada manusia? Satu spesies kita saja yang boleh faham, yang boleh kaji. Tak ada tuan-tuan sekalian. Kera tak boleh. Kera kalau tuan-tuan masuk sekolah 5 tahun pun, suruh ABC pun dia tak akan boleh. Takat ABCD tadi pun tak jumpa lagi. Apa lagi tuan-tuan beritahu? Tak ada. Saintis heran. Kenapa alam ini hebat? Hanya satu makhluk saja yang boleh mengaji dan pelajari. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau dia baca dalam Quran, dia tak akan heran lagi. Sebab dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebut, semua yang ada di alam ini, sakhara lakum. Allah tundukkan untuk kamu. Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Matahari, bulan dan sebagainya. Dan kita ni Allah Ta'ala jadi untuk dia. Kena berkhidmat untuk Allah. Kena abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Gunalah apa nak guna tuan-tuan sekalian. Harta benda, apa saja yang ada di alam ini. Tapi kena sedar bahasanya mereka dijadikan untuk kita, bukan dijadikan untuk kita memperhambakan pada mereka. Dan dia telah memberikan kepada kamu keperluan kamu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan dia memberikan kepada kamu keperluan kamu dan segala yang kamu mohonkan kepadanya. Ini satu lagi tuan-tuan sekalian. Dulu anak pernah mengaji STPM. Ambil STPM tu ambil ekonomi. Ambil ekonomi. Di antara teori ekonomi moden ni ialah sumber terhad. Sumber terhad dia panggil. Sumber ni terhad, tapi permintaan tak terhad. Itu yang menimbulkan perebutan. Manusia berebut dan berperang termasuk.
Tuan-tuan bersekalian, teori itu bercanggah dengan ayat Quran ni. Allah Ta'ala kata, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah mengurniakan kepada kamu dari semua yang kamu nak. Rupa-rupanya tuan sekalian, teori ekonomi moden ni, dia dibina di atas nafsu. Tapi Quran ni, dia nak kita bina ekonomi atas keperluan. Kalau manusia mengukur keperluan, cukup semua tuan sekalian. Tapi kalau manusia bina teori ekonomi atas nafsu, keinginan, memang keinginan manusia tak terbatas. Sebagai contoh, tuan-tuan pergi pasar Ramadan. Kalau tuan-tuan beli ikut keperluan, perluan nak makan sajalah, tak perlu banyak pun. Kita bukan boleh makan banyak mana pun. Tapi beli ikut nafsu, tak cukup tangan. Lepas tu bagi ke anak pula tolong bawa sama. Nanti bila makan nanti tuan sekalian, masuk dalam tong sampah lebih banyak daripada masuk dalam perut kita. Itu ekonomi moden. Itu yang manusia bergaduh sebab tak cukup. Dan melarat ekonomi masuk ke sebelah Islam. Sepatutnya kekayaan Arab Saudi, kekayaan Kuwait itu bukan dihamburkan kepada istana mereka, bukan kepada kereta, dikongsi bersama dengan orang Islam yang lain yang kebetulan bumi tak subur di Ethiopia dan sebagainya. Tapi itu tidak berlaku. Kerana tuan-tuan bersekalian merasakan bahawasanya kita masih tak cukup, masih tidak mencukupi. Tak mencukupi sebab apa? Sebab manusia menilai di sudut nafsu. Jadi sebab itu pakar-pakar ekonomi Islam dia ubah tuan-tuan bersekalian. Salah satu sumber ekonomi yang keempat, sumber ekonomi moden ada 4, ditambah 1 jadi 5. Sumber ekonomi lebih kemajuan iaitu takwa. Yang takwa, sumber ekonomi ialah takwa, salah satu kena tambah. Berujuk pada ayat Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pintu keberkatan pada langit dan bumi. Tapi tuan-tuan sekalian, tak semua pakar ekonomi Islam masih menerima bahwasanya sumber kemajuan ekonomi, bahkan yang paling besar, tuan-tuan sekalian, bukan buruh, bukan tanah, bukan pengurusan, tapi adalah takwa. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut, kalau takwa saja, Allah Ta'ala akan limpahi keberkatan ke langit dan juga bumi. Jadi kita perhati tuan sekalian, ayat ni kalau boleh kepada saintis dia faham sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian, tidak ada teori yang lebih hebat daripada teori Islam. Daripada sains tadi sampai kepada ekonomi, dari sains sampai kepada ekonomi. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, Allah Ta'ala tutup, jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Mana tak terhingga. Banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Inilah penyakit manusia sebenarnya. Zalim ni mana buat tak sepatut. Yang kedua ialah mengingkari nikmat Allah, lebih kufur nikmat, tidak pandai bersyukur kepada Allah. Itu penyakit manusia. Kalau boleh selesai dua penyakit ini, lawan zalim adil, kembalikan manusia kepada paksi yang sebenar. Yang keduanya bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka segala masalah yang ada di atas muka dunia ini akan selesai. Bukan sahaja dunia, akhirat juga akan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.